accept ya kalau keluar apa-apa dekat skrin kamu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, nombor 1. Okey, nombor 1, sebuah kedai menjual 1,560 batang pen merah dan biru. Okey, awak kena bawa keluar macam ni. Dia ada pen merah dan pen biru. Kena tulis macam ni, dalam sebulan jumlah pen biru dijual lebih 156. Biru ni lebih kita kena buat tambah. Jadi tulis sini 156. Okey. Kalau biru lebih 156, automatik merah itu kurang 156. Kurang 156. Kurang 156 kita kena buat apa? Kurang. Tolak. Ya, jadi merah itu adalah kurang, tolak 156. Soalan dia, berapa jumlah pen merah? Dia nak pen merah. Okey? So dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ini adalah soalan TP5 atau 6. Okey, ini adalah soalan kebat. Okey, soalan bermula daripada 2016 kalau tak salah saya. Okey, dengar sini. Apabila ada satu jumlah, dia memang akan berkongsi untuk dua. Tak kisahlah, dua pen ke, dua bakul ke, dua kumpulan ke apa, tak kisah. Dia berkongsi untuk dua. Kalau soalan ni, satu merah, satu biru. Okey, satu merah, satu biru. Awak kena tahu dia nak apa. Dalam soalan ni dia nak pen merah. Dia nak pen merah. Merah itu kurang. Merah itu kurang, jadi cara dia ambil jumlah tolakkan 156 yang dia kurang tu. Okey, yang dia kurang. Awak selesaikan dahulu yang ini. Sebab itu saya buat simbol kurungan. Kenapa kurungan? Sebab itu yang awak kena selesaikan dahulu. Lepas awak selesai, awak kena bahagi 2. Okey? Awak selesaikan 1560 tolak 156, awak dapat 1404. Kemudian awak bahagi 2. Bila awak bahagi 2, awak akan dapat jawapan dia 702. Saya ulang balik. Apabila ada satu jumlah untuk dua benda, tak kisahlah dua benda tu apa, bakul, bola, pen ke apa, tak kisah. Okey? Seorang akan lebih, seorang akan kurang. Memang itu bentuk dia, takkan ada bentuk lain. Memang takkan ada bentuk lain. Okey, ada satu jumlah untuk dua benda, satu lebih, satu kurang. Tengok dia nak yang mana. Kalau dia nak yang kurang, ambil jumlah, tolak dahulu yang kurang. Dapat jawapan baru bahagi 2. Bahagi 2, memang kena bahagi 2 sebab dia ada dua benda. Kalau dia nak yang lebih, kalau dia nak yang lebih, ambil jumlah itu tambah. Sebab lebih tambahkan dulu baru bahagi 2. Jelas ke tidak? Jelas. Siapa nak tanya? Tak ada ya? Okey, tolong ya, soalan ini saya rasa soalan ini soalan favourite. Okey, kemungkinan untuk masuk itu ada. Okey, yang kedua, 75,000 keping jubin seramik diperlukan untuk sebuah rumah. Okey, yang baru masuk, cikgu dah bincang ya, awak tengok dulu ya. Okey, sebuah rumah 75,000. Okey, berapa yang diperlukan untuk 30? Jadi 75,000, saya rasa sepatutnya awak dah tahu ya, kalau awak lemah matematik, saya terpaksa ajar macam ni. Okey, saya ajar sikit. Kalau kamu lemah matematik, masa kamu belajar darab dulu, sepatutnya awak dah diterangkan macam ni. Okey, sekarang ni tengok. Soalan dia
bilangan. Berapakah bilangan? Kebiasaannya bilangan ni sama ada tambah ataupun tolak kan? Ataupun jumlah. Dia nak berapakah jumlah? Dia jadi sama ada tambah ataupun darab. Macam mana kita nak bezakan tambah ataupun darab? Dengar baik-baik. Macam mana nak bezakan? Bezanya adalah awak tengok dekat nombor dia. Yang ini 75,000 jubin. Tetapi 30 ini adalah rumah. Dua yang berbeza. Satu jubin, satu rumah. Jadi operasinya adalah darab. Kalau dia kata jubin, lepas tu itu pun jubin, dia akan jadi tambah. Sebab cikgu risau, ada yang dapat satu ni. Cikgu risau ya, ada yang dapat satu. Jadi cikgu terpaksa terangkan yang ini. Okey? Apabila berapakah bilangan ataupun berapakah jumlah, operasi dia sama ada tambah ataupun darab. Yang membezakan tambah ataupun darab adalah awak tengok dekat jumlah. Satu jubin, satu rumah. Bila dua yang berbeza, dia akan jadi darab. Maka untuk soalan ni 75,000 darab dengan 30. Kalau banyak kosong, awak jangan pening. Awak jangan pening. Awak biarkan je kosong tu. Ada berapa kosong? 1, 2, 3, 4. Tulis siap-siap kat sini 4. Okey? Darabkan yang nombor ni sahaja yang selain daripada kosong. Darabkan 75,000, 75 darab 3. Awak darabkan itu sahaja. Awak akan dapat 225. So, jawapannya adalah 2,250,000. So, yang mana, betul ke tak saya buat ni? So, jawapan dia yang mana? C. Bahagikan dengan sejuta, betul tak? Sebab dia dalam puluhan juta. Gerakkan 6. Gerakkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So di sini. Maka jawapannya 2.25 juta. So jawapannya adalah C. Jelas ke tidak? Jelas. Nombor 3, kalau awak hafal petak saya bagi. Kalau awak hafal petak saya bagi, soalan ni tak payah kira. Terus, inilah jawapan dia. Sebab apa? Yang pertama dia juta. 1/3/8 juta. Saya dah suruh awak hafal 3/8 ini 375,000. Satu ini adalah 1 juta. Tak perlu kira. Tak perlu kira. Terus tengok, terus dapat jawapan. Kalau awak masih tak hafal, tolong lepas kelas ni semayang asar, lepas tu tolong hafal. Hafal lah petak saya bagi tu. Hafal. Okay? Terusnya nombor 4. Bila soalan jadual dia senang. Ikut satu persatu pernyataan dia. Ikut pernyataan dia. Dia kata ada 3 buah negeri. Okey, Perak tidak ditunjukkan. Tetapi Perak adalah 10,159 kurang. Kurang daripada Selangor. Kurang kena buat apa? Tolak. Ya, tolak. Siapa yang Ahmad ni boleh tolong offkan mic tak? Muhammad apa tu? Nanti kawan-kawan tak dengar, minta maaf ya. So, nak dapat Perak, ambil Selangor 18,025 tolak yang dia kurang. 10,159. So, awak akan dapat, tak boleh, 15 tolak 9, 6. 1 tak boleh, pinjam. Okay. Yang baru masuk, cikgu tengah bincang soalan ya. Okay, 9 tolak 1, 8. So, dia dapat 7, 8, 6, 6. Maka soalan dia nak jumlah ketiga-tiga buah negeri. Maka 1805, ya, tambahkan semua.
1435. Awak sambil tengok jawapan A, B, C, D ni. Sambil tengok. Mana tengok ya? Jawapan akhir kita. Nampak tak? Ini semua 6. Tapi bila yang kedua ni, tengok sini. Tengok skrin saya. Buka mata, tengok skrin saya. Tengok, 6. Semua ni 6. Tapi yang hujung yang kedua ni 8. Jadi, hanya ada satu ni je 8. Betul tak? Betul. Jawapan di depan ni jangan kira. Nanti awak tak cukup masa. Jangan kira. Lantaklah dia nak keluar apa pun hasilnya. Sebab dah confirm jawapan awak betul. Faham tak maksud saya? Faham. Kalau awak kira juga, awak memang tak cukup masa. Okay? So, nombor 5. Hasil darab. Jadi 6/25 darab 5/27. Kalau awak, saya cakap terus terang, kalau awak masih tak tahu nak potong-potong, saya nasihatkan awak, tolonglah, minta tolong abang ke kakak ke mak ke ayah, pantau awak, ajar awak cara potong. Kalau awak tak boleh potong-potong, awak akan susah jawab. Darjah 6 tak boleh potong-potong, ada masalah. Awak kena hari-hari buat latihan. Okay? So dekat sini boleh potongnya mana? Ini. Dapat 1, sini 5. Okay? Sini bahagi 3, 2 bahagi 3, 9. So tinggallah 2/5 darab 1/9. Awak akan dapat 2/45. Jelas? Jelas. Yang mana terbesar? So yang ini awak selesaikan dapat 1/6. Yang ini 1/2 kena tukar ini dulu. Darab 3/2. Awak akan dapat 3/4. Yang ini 3/2 darab 3/2. Tukar dulu. Sebab apa kena tukar? Sebab dia nombor bercampur, tukar kepada pecahan tak wajar. So awak akan dapat 9/4. Yang ini 5/2 darab 3/2, awak akan dapat 15/4. Awak tengok sahaja jawapan di sini, awak dah boleh agak. Yang mana paling besar? D. D. A tu paling kecil. Tu paling kecil. Kalau saya nak tukar kepada perpuluhan, A ni 0.167. Ni 0.75. Kalau B ni 2.25. C. Kalau D dia adalah 3.75. Gambar ni kalau dalam perpuluhan awak lagi nampak. So mana yang paling besar? D lah jawapan dia. Boleh faham? Boleh. Siapa nak tanya? Tak ada ya? Oh, saya lupa buka chat. Okey, jelas ya? Okey, seterusnya nombor 7. Bahagikan. Jadi 15/16 bahagi 10. Tolong ya, bila bahagi ada pecahan, jadikan dua-dua belah itu bahagi. Macam mana nak jadikan? 10 ini adalah 10/1. Okey? So, boleh ke bahagi pecahan? Tak ada manusia dalam dunia ni boleh bahagi pecahan secara manual Tak ada. Kalau awak tekan kalkulator tu lain. Okay, tak ada. So, awak kena tonggengkan dia. Terbalikkan dia. Bawah pergi atas, atas pergi bawah. Kemudian awak kena tukar yang bahagi ni jadi dah Rap. So, 15/16 1/10. Okey, tolong. Itu saya kata kalau awak tak boleh potong, cari mak ayah, abang, kakak ataupun cikgu mana-mana tolong guide awak one to one. Cara potong. Tolong, cara potong ni dia kena berdepan. Kalau online dia tak berkesan sangat sebab dia tak boleh ketuk. Kalau nak belajar pandai potong-potong ni dia memang sampai kena ketuk tangan tu. Kalau saya dekat kelas, dekat sekolah saya selagi tak ketuk,
Memang budak tu susah nak dapat. Bila dah sekali ketuk, senang je dia dapat. Okay, memang kena ketuk tangan tu. Okay, so bahagi 5 dapat 2, bahagi 5 dapat 3. So awak akan dapat jawapan dia 3/30. Sebab 3 kali 1, 16 kali 2. Boleh faham? Boleh. So, nombor 8. Ingat, nombor bercampur. Okay? Bila dia letak di tengah-tengah, dia bagi jawapan tetapi dia letak di tengah-tengah. Okay? So, awak kena pindahkan selepas persamaan. Maka bahagi pindah sebelah jadi darab. Darab pindah sebelah jadi bahagi 4. Sebab apa ni? Sebab pindah selepas sama dengan. Dan biasakan tulis bahagi macam pecahan. Biasakan. Awak dah darjah 6. Kena biasakan. Sepatutnya kalau awak ada adik darjah 5, cakap dengan adik tu masa darjah 5 dah biasakan tulis bahagi macam ni. Biasakan tulis bahagi macam ni. Mesti tulis bahagi macam ni. Kena biasakan. Okay? So, awak tengok dekat sini, bila awak tengok, awak sebenarnya kalau awak cekap memotong, awak dah boleh potong di sini. Okay, 4 bahagi 4, 1 kat sini boleh potong. Ni 4, 16 ada baki jadi 26, dia jadi 4. 24 ada baki 2, dia jadi 5. Tinggallah 4.65, awak darabkan dengan 5. Sambil tengok pilihan jawapan, sambil jeling. Okay? Sambil jeling jawapan tu supaya awak tak kira banyak. 5 kali 5, 25, 6 kali 5, 30, 32. So sampai 25 je. Yang mana ini? Yang depan tu lantak, tinggalkan sahaja. Faham ke tidak? Faham. Tolong kalau tak memang tak cukup. Memang tak cukup masa. Kalau awak guna, awak boleh tidur masa exam. Sampai macam tu lah. Okay? Contohnya lah, tapi janganlah awak pergi tidur pula. Kan? Contoh, saya nak bagi tahu sebenarnya kalau guna teknik cepat tu, matematik tu tak ada istilah tak cukup masa. Okay? Tengok. Sabri berkongsi suku. Ini awak belajar masa darjah 2. Masa darjah 2. Awak belajar cikgu awak buat bulat, cikgu awak buat segi 4. Lorekkan suku. Lorekkan 3/4. Lorekkan 3 suku. Awak belajar masa darjah 2. Suku tu apa? 1/4. Ya, suku tu 1/4. Saya saja je bagi pilihan jawapan, ada je semua. Sabri ni manusia ke tak? Manusia. Dia berkongsi suku daripada sebiji kek dengan 2. Kawan dia ada berapa? Kawan dia ada berapa? 2. Dah ada yang tepuk dahi. Baru tahu rupanya jumlah manusianya ada berapa? 3. Yang awak pergi bahagi 2 tadi tu kenapa? Sabri dengan 2 kawan dia. Jadi jumlah orang ada berapa? 3. Maka berkongsi itu adalah bahagi. Maka bahagikan dengan 3. Bukan bahagi 2. Kalau bahagi 2, kawan dia seorang je. So, ingat, saya dah kata jangan kalau bahagi pecahan pastikan 2 pecahan. Nak jadikan pecahan, jadikan nombor bulat ni Bawah 1. Tak boleh bahagi pecahan, tonggengkan dia. Maka baru boleh selesaikan, dapatlah 1/2 Boleh faham tak? Boleh cikgu. Nombor 10. Daripada darab, maka 5/8 darabkan dengan 40 potong.
Sebab apa boleh potong? 8 bahagi 8 1, 40 bahagi 8 Ma. 5. 5 darab 5, 25. Maka jawapan dia C. Jelas? Jelas. Sebab yang ini tahun, yang ini pun tahun. Ini je soalan paling senang yang cikgu bagi dalam set ni. Tapi ramai juga yang salah. Sebab dia tak boleh potong. Saya rasa sebab awak, siapa yang tak boleh potong, tolong angkat tangan. Dia tak biasa potong-potong, tolong angkat tangan. Rest hand je. Tu dia punya lagi punyalah ramai. Awak tak boleh potong, awak cari mak, ayah, kakak, abang. Kalau tak ada family yang boleh tolong, cari cikgu awak. Kalau tak, carilah kawan-kawan sekampung awak ke, setaman awak ke. Kamu tahu tak cara potong? Kamu tahu tak cara potong? Ajar saya. Boleh? Bukan potong kepala, bukan potong ikan, bukan potong lembu, bukan. Bukan potong pokok, bukan. Potong pecahan. Potong matematik. Boleh? Boleh. Potong ni. Okay. Jatuh tangan tu. Unclick balik rest hand tu. Okay. Seterusnya nombor 11. Yang ini baca hati-hati. Dia kata X ke Y 120.9 kilometer. Jalan raya itu dipanjangkan ke Z. Maknanya dia buat yang baru. Sampai Z ni. Itu dia maksud dia. Okey, bertambah 20%. Bertambah 20% tu maksudnya 20% daripada ini. Daripada 120.9 km. Itu maksud dia. Ya. Hitung jumlah panjang km dan m jalan raya selepas dipanjangkan. So awak cari dulu ini. Awak cari dulu itu. Nak dapat macam mana? Kalau saya akan tukarkan dulu ini. Ini jadi 120.900. Kenapa saya tambah kosong-kosong kat belakang? Sebab saya nak jadikan 3 tempat perpuluhan. Bila jadi 3 tempat perpuluhan baru tepat saya tukar kepada unit meter. So bila saya tukar, saya akan dapat 120.900 meter. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Hari yang ini maka 20/100 darab 120 meter potong. Tinggallah 20 darabkan 129. So abaikan kosong ni, letak kosong ni siap-siap kat belakang. Okay, so tinggallah 1209, awak darabkan je 2. Kan simple. So dapatlah jawapan dia 24180. Tulis kat sini 24180. Awak tak boleh tulis. Bila awak tak boleh tulis, sampai sini awak tahu ini adalah Y sampai Z. Maka tambahkanlah yang ini. 120.900. Okey? Kalau awak cekap, awak sambil-sambil jeling dekat sebelah. Awak dah tahu ini rumah ratus, ini adalah meter. Betul? Betul tak? Betul. Awak sambil jeling-jeling dekat sebelah, mana yang 80? Ada 2. Kalau ada 2 sebab ini awak kena kira sampai sini. Awak kena kira sampai 5. So kalau awak tengok 5 maka ini jawapan. Ini jawapan dia. C jawapan dia. Awak faham tak? Faham. Okay. Nombor 12. Nombor 12 ni ada seorang tadi yang dapat 19, dia salah dekat nombor 12. Dengar sini baik-baik. Zarina memotong segulung ribbon kepada 12 utas yang sama panjang. Maksudnya ni ribbon dia. Ni. Okay, dia potong kepada 12. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tetapi
Bila dia potong kepada 12, dia ada ni lebihan ni. Dia ada lebihan ni. Okey, lebihan ni adalah baki dia 4 meter, 4 cm 22, 2 meter. Sorry, 4 cm 2 mm. So awak tukarkan kepada mm, senang. Awak tukar, awak jadi 42 mm. Maka ini ada baki dia 42 mm. Itu maksud soalan dia. Okey, sekarang baki ni adalah 5%. Baki ni adalah 5%. Maka saya nak tanya, yang 12 bahagian ni berapa peratus? 95%. Ya, 95%, sebab asalnya mestilah 100%. So kat sini 95%. Okey, soalan dia hitung setiap utas ribbon itu. So awak kena tahu ni, yang 12 bahagian ni satu bahagian berapa? So awak ada maklumat ini dan ini. Ada 3 maklumat. Maka buatlah petak yang biasa saya ajar tu. 5% adalah 42 mm. Kalau 95% ni berapa? Betul tak? So, awak darabkan yang lengkap, betul? Okay, jadi 95/100 darabkan 42. Betul? Lepas awak darab, Betul. jangan lupa bahagikan yang ini. Bahagi 5%. Terus. Okay, kita boleh bahagi pecahan? Tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Maka 95/100 darab 42. Darab, awak kena tonggingkan dia, betul? Darab Betul. per 5. Maka sekarang awak potonglah, ini boleh potong. Betul tak? Betul, jadi Betul. 1. Tinggallah ini boleh potong, bahagi 5 1. 95 bahagi 5 19. Tinggallah 19 darab 42. 42. Awak selesaikan, awak akan dapat 19 darab 42, awak dapat 798 mm. Okey, 798 mm ni untuk berapa bahagian? Untuk berapa bahagian ni? Untuk berapa bahagian ni? 12. Ya, 95% ni adalah 798 mm. So nak dapat satu bahagian. 798 bahagi 12. Bahagi. Bagus. 798 awak bahagikan 12. Awak akan dapat jawapan dia 66.5 mm. Tetapi soalan dia nak dalam cm. So mm tukar Bahagi kepada 10. bahagi 10. 10. So 66.5 bahagi 10 bahagi B. Bahagi B kan. Jadi pindah ke mana titik? Belakang. B juga. Pindahkan titik ni ke belakang. Maka pindah sekali sebab sifarnya ada 1. So dapatlah jawapan dia 6.65 cm. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, nombor 13. Boleh. Nombor 13 lagi kelakar. Sebenarnya panjang berjela-jela. So jawapan dia darab je 4. Sebab apa? Dia kata tepung ni 1/4 daripada tepung. 1/4 daripada tepung 120 gram gula. Dia kata dia nak guna kesemua. Kesemua ni apa dia? 4/4 lah. Betul tak? Betul. Betul. Satu jadi 4. Awak kena darab 4. Maka 120 gram darab je lah 4. Dapat 480 gram. Sebab itu jawapan dia D. Okay? Ibaratnya macam ni. Ini tepung. Dia guna 1/4. 1/4 ni kan, betul tak? Ni 120 gram gula. Sebab dia kata ni
Okay, saya saja je bagi ayat panjang, bagi gambar raja, saja je. Saja nak ambil masa awak. Saja nak kenakan awak. Nampak tak ni? Ni 120 gram. Dia kata dia nak guna semua bahagian ni. Jadi ni 120, 120, 120, 120 lah. Tercengang semua. Nganga mulut. Masuk lalat. Nampak tak? Senang ke tidak sebenarnya? Senang. Faham ke tidak? Senang. Faham tak? Faham. Nombor 14. Dia beli minyak zaitun ni dia tulis 1.5 kg. 1.5 kg ni 1,500, betul? 1,500 gram kan? Tetapi bila dia balik dia cek sebenarnya lebih, bukan 1,500 gram, lebih 80. So awak tambahkan 80. Ya, jadi sebotol 1,580 gram. Dia beli berapa botol? 3. Ya, awak dapatkan dengan 3. So awak akan dapat 4740 gram. Dia nak dalam kilogram kan jawapan dia. So awak tengok pun awak boleh agak ataupun awak kira lah dari 3 daripada belakang. So jawapan dia 4.74. Okay, yang ini dia kata baldi ni bocor. 1 minit dia keluar 20 ml. 1/4 jam. Petak saya bagi, saya dah suruh awak apa? 1/4 jam berapa minit? 15 minit. Ya, 15 minit. Jadi kalau 1 minit 20 ml, 15 minit macam mana? Darab. Darab je lah 15. Awak selesaikan, awak akan dapat 300 ml. So baki. Berapa isi padu selepas? So masa tukarkan ini jadi 3,500 tolaklah 300. 32. Nombor 16. Yang ini lagi best. Okay, ingat 3/4 liter kalau awak bijak awak tak tukar. Sebab apa? Sebab dia kat tepi ni dia nak 4. Maka ni darab 4. Betul? Betul tak? Yang ini 3 awak darab 3. Awak darab ni awak dapat 3.6. Ramai yang pergi tukar. Dia buat 750. Dia buat 750 darabkan dengan 4. Kalau saya tak tukar. Sebab apa? Oh darab 4. Biar je lah 3/4 darab 4. Faham? Kan 3 liter. Baru terbuka mata kan? Betul tak? Yang awak pergi darab macam ni. Lepas tu kira dapat 3,000. Sedangkan macam ni yang senangnya. Betul tak? Betul. So ini 3 liter, ini 6 liter. Maka tambahkan awak dapatlah 6.6 liter ataupun 6 liter 600 ml. C. Ya, C. Boleh faham? Okey. Seterusnya 55% perempuan. Ini pantang. Saya cukup pantang kalau siapa guna peratus 55%. Sebab apa? Dia nak tanya lelaki. Lelaki berapa peratus? 45. Abang nak main chatting dekat kelas saya. Kalau awak rasa nak main chatting kat kelas saya, baik awak pergi ambil handphone awak, WhatsApp je. Tak payah main chatting kat kelas saya. Okay? So, peratus lelaki, berapa peratus lelaki? 45%. Betul tak? Mana cikgu dapat? 100% tolak 55%. Dapat 45%. So 45/100 darabkan dengan 800. Potong. Okay, awak potong, awak akan dapat 360. Itu kalau awak nak kira. Kalau saya tak kira. Kalau saya tak nak kira. Awak tahu tak macam mana
Tak apa, salah tekan tak apa. Okay, kalau saya tak kira. Siapa tahu macam mana tak kira tu? Tak tahu. Saya tunjuk. Awak dengar sini, buka mata, dengar baik-baik. Awak tahu 55% ni perempuan. Betul? Lelaki 45%. Budaknya ada 800, betul? Betul. 45% ni dia menghampiri separuh tak 50%? Hmm. 800 kalau separuh adalah 400, betul tak? Betul. So dia mestilah kurang daripada 400. Betul tak? So C dengan D dah salah. Betul? C dengan D Betul. salah. D salah 150 ni jauh sangat dengan 400. So jawapan dia C, B lah. Logik akal je. Tak payah kira pun tak apa. Tapi kalau awak nak jalan selamat awak kira lah. Tapi kalau saya tak kira. Saya tengok je saya dah klik. Boleh? Faham Boleh. tak? Faham. Faham dah. Okay. Dia nak perimeter. Ingat simbol ni sama. Kalau kat sini 5, maknanya kat sini 5. Panjang dari sini ke sini 15. Kalau sini ke sini 5, automatik sini 10. 10. 10. Bila sini 10, sini 10. Betul tak? Sebab dia segi 4. Berapa perimeter? Perimeter ukur bahagian luar. Yang mana nak kena ukur? 15, 5, 10, 7, 13. 13. So awak tambahkan. Okay, awak tambahkan, awak akan dapat 50. Cikgu, Ya saya. kenapa tak tambah 2? Sebab garis tepi petak tu kan dia bersambung dengan segitiga. Kena kira Kita kira bahagian luar. Kita tak kira bahagian dalam. Kita kira yang ini. Ni bahagian luar. Ni 13. Ni 13 kan? Sorry ni saya tak buat. Ni 13. Lepas tu ini semua sekali. 15. Lepas tu ini 5. Lepas tu 10. Lepas tu 7. Kita tak kira yang dalam. Yang dalam kita tak kira sebab dia perimeter ukur bahagian luar. Gambar itu bercantum. Bukannya gambar tu tak bercantum. Gambar itu bercantum. Boleh faham? Boleh. 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 Alfina faham ya? Cikgu, Ya saya. boleh ulang balik tak cikgu? Saya kurang faham Okey. soalan. Awak tengok sini. Saya padam Apa itu perimeter? Perimeter adalah ukur bahagian luar. Betul? Betul. So yang awak kena ukur sini, dari sini sampai sini, lepas tu sini, lepas tu sini, dah itu sahaja. Betul? Betul tak? Betul. So awak dah ada bahagian ni, awak dah ada 5, awak dah tahu sini sampai sini 15, awak tahu ni 13, sini tu. Yang awak tak tahu hanyalah ini. Betul tak? Betul. So awak tahu dari sini sampai sini 15. Tetapi ada simbol ni. Ni simbol. Ini simbol sama. Bila sini 5, automatik sini 5. Cikgu Bila sini 5, maknanya dari panjang sini sampai sini 5. Sini sampai sini berapa? 15 ni tolaklah 5. Jadi 10. Ini segi 4. Maka bila ini segi 4, sini 10, sini pun 10. 10. Maka yang awak kena tambah adalah 7, 10, 5, 15, 13. 15 ni kenapa saya dah ambil terus ni. Saya tak kira lah ni, saya tak kira. Yang ini saya tak kira. Kenapa? Sebab dia belah dalam, dia bercantum. Kita tak kira perimeter yang belah dalam. Kita kira yang belah luar. Faham? Faham. Faham cikgu. Ada nak tanya?
Adriana faham? Faham cikgu. Okey. Seterusnya, dia nak jumlah simpanan, bukan nak faedah. Ingat, bila awak simpan duit dalam bank, duit awak bertambah. Bukan duit awak berkurang. Sebab bank bagi awak dividen. Berapa dia bagi? Tengok peratus. Peratus dia 4%. So, awak kira dulu faedah dia. Faedah 4/100 darab 6,000. Awak potongkan, awak dapat faedah dia 240. Jumlah simpanan adalah faedah tambah simpanan asal. Okay, simpanan asal dia apa? Ni. 6,000. So faedah 240 tambah 6,000. 6,000. Awak akan dapat RM 6,240. 6,240. C. Ini topik tahun 6 awal tahun dulu, wang. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, nombor 20. Saya saja je nak kenakan awak yang ini. Saya memang suka kenakan. Baca baik-baik. Peratus ni apa? Ini petak 100. Ini adalah 44%. Jumlah murid ada berapa? 50. 50. So awak selesaikan. Awak dapat, ni awak boleh potong awak dapat 22 orang. 22 orang ni yang apa? Yang layak. Ni yang layak. Maka yang tak layak berapa? Yang tak layak adalah 50 jumlah murid tolak yang layak. Dapatlah yang tak layak 28. Maka mana jawapan dia? C. Inilah. Sebab dia kata tidak layak. Ini layak. Salah. Bilangan peserta layak ke peringkat akhir tak ada. Sebab ini dah tulis dah ni. Peringkat akhir ni yang layak. Okey? Peserta yang ke peringkat akhir adalah lebih. Tak. Sebab layak 22, tak layak 28. Kalau read, kalau awak buat yang macam ni pun lagi terbaik. Betul. Betul, awak buat macam ni lagi terbaik. Tapi saya tak nak. Sebab apa? Sebab saya tak nak 104 tu nombor besar. Darabkan dengan 60 tu saya terus ni. Boleh juga. Kalau saya memang buat macam tu, tapi saya nak bagi kawan-kawan faham. Maknanya awak dah faham dah. Kenapa dapat 104% ni? Sebab 100% simpanan tambah 4% faedah. Boleh faham, Ri? Boleh. Okey. Yang ini faham tak nombor 20? Faham. Okay. Kalau faham, ada apa nak tanya? Ada yang baru masuk dah habis dah. Ada yang Cikgu. tanya tak? Ya, saya. Boleh tak cikgu tolong explain soalan yang ke-13 cikgu? Saya masih stuck kat situ cikgu. Soalan 13. Sekejap. Sekejap saya kena hantar dulu. Sekejap saya nak tengok masuk ke tak. Okey. Soalan nombor 13. Mana 13? Ni. Okey, dia cakap macam ni, saya padam Okey. Ni tepung kan? Tepung. Tepung ni adalah 1.8 kg. Betul? Betul tak? Betul. Dia guna 1/4 daripada tepung tu. 1/4 diperlukan untuk membuat kek. Kek ni nak buat dia kena 1/4 tepung bersamaan 100 tambah dengan 120 gram gula.
Saya tak naklah tukar. Sebenarnya kalau awak nak tukar boleh je. 1,800 awak bahagikan dengan 4, awak dapat 450 gram. 450 gram tepung. Betul tak? Betul. So saya tak nak macam ni sebab dia kebetulan diguna pecahan 1/4. Senang. Jadi saya lukis je lah. Kalau awak nak buat macam ni boleh je. 1/4 bersamaan 450 gram ni adalah 120 gram gula. Kalau semua berapa gula? Boleh je awak nak guna petak 4 saya ni. Sama je. Awak 120 lepas tu awak bahagi 450. Boleh, tak jadi masalah. Awak potong, sini awak potong, awak dapat 4. 4 darab 120, 480. Sama sahaja. Tapi disebabkan diguna pecahan per 4, saya lukis ni senang. 1/4 ni 450 gram ataupun 120 gram gula. Jadi bila sini 120 gram gula, sini pun 120 gram gula. Sini pun 120, sini pun 120. Jadi berapa gula semuanya diperlukan? Awak tetap dapat 480 gram. Faham tak Adriana? Faham cikgu. Ke masih tak berapa nampak? Masih lah tak berapa nampak. Yang mana yang awak tak nampak lagi? Cuba awak cakap. Saya pun tak tahu cikgu, otak saya blank. Sekejap, saya cuba lagi sekali ya. Kalau tak boleh lagi nanti awak PM. Awak kan yang PM saya malam tadi tu kan? Ke bukan? Yang mana cikgu? Yang awak ada tanya soalan mana entah tu? Ya saya. Cikgu nak tengok soalan nombor 11 dengan 12. Okey, sekejap. Saya cuba lagi ni. Dia kata menunjukkan jisim bagi sebungkus tepung. Okey, untuk membuat sebiji kek 120 gram gula. Okey, kek ni awak perlu , 120 gram gula dan 1/4 daripada tepung. 1/4 tepung ni awak darab lah. Saya rasa awak tak nampak yang ni. Ini tepung. So, awak darab, awak dapat 450 gram tepung. Okey? Boleh faham setakat ni tak Adriana? Boleh cikgu. Okey, dia kata berapa gula dalam gram yang diperlukan untuk membuat kek dengan kesemua tepung yang ada. Okey, kesemua tepung. Okey, sekarang ni awak ambil ni 450 gram bersamaan 120 gram gula. Betul tak? Betul. So, kalau 1.8 ni kan 1,800 kan? Kalau 1,800 berapa gula? Itu yang awak nak kena cari. Betul tak? Betul. So, sekarang awak darabkan ini 1,800, awak darabkan 120. Okay, jangan lupa bahagi yang tinggal ini. Bahagi 450. Awak potong sini, awak potong. 180 awak bahagikan 45, awak dapat 4. So tinggallah 4 darab 120, jawapan dia 480 gram. Faham? Terima kasih cikgu, baru faham dari tadi. Nombor Terima kasih, 11. Nombor 11, tadi ada yang tanya nombor 11 kan? Okay, tengok sini. Dia kata dia buat jalan X ke Y ni. Okay, X ke Y ni nak senang, awak tukar siap-siap dalam meter. Okay, awak tukar siap-siap dalam meter, awak akan dapat 120,900 meter. Kemudian, dia tambah lagi perjalanan itu sebanyak jalan itu 20% daripada XY. Ditambah lagi sampai Z kat sini. Jadi berapa? Awak kena tahu dulu berapa YZ ni.
YZ ni adalah 20% daripada XY. So nak dapatkan Y ke Z, 20/100, awak darabkan 120, 900. Awak selesaikan, awak akan dapat 24,180 meter. Jadi tulis kat sini 24,180 meter. Soalan dia, hitung jumlah panjang KM dan M jalan raya selepas dipanjangkan. Maksudnya 120,900 tambahkan yang baru ni. So awak tambah je lah 120,900. Awak tambahkan, awak akan dapat 145,080 meter. Nak tukar kepada kilometer, ini rumah ratus ni kan meter, ini kilometer. So dapatlah 145 kilometer 80 meter. Sebab itu jawapan dia C. Faham ke tidak? Faham. Okay, nombor 12. Nombor 12. Nombor 12, dia ada satu ribbon. Okey, ribbon dia panjang dia banyak ni. Saya lukis supaya awak faham ya. Okey. Ni ribbon. Okey, dia potong kepada 12 utas sama panjang. Maknanya ni satu bahagian, 2, 3. Sekejap ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 12 bahagian ni ya. Yang ini adalah baki. Ini adalah baki yang tinggal. Baki yang tinggal ni adalah 4 cm 2 mm. 4 cm 2 mm adalah 42 mm. Saya tukarkan ya. So, ini 42 mm bersamaan 5%. Okey? Kalau dekat sini 5%, kat sini berapa peratus? 95. Sebab apa? Sebab panjang keseluruhan, panjang asal mestilah 100%. Ini fakta yang awak kena tahu. Okay? So, sekarang ni di sini awak buatlah petak 4. Awak masukkan 5%, 42 mm, 95% berapa? So awak darabkan 95/100, darab 42 bahagi 5/100. Tak boleh bahagi pecahan. Awak buat darab 42, darab 100/5. Awak potong ni saya tak sempat nak ajar lah ya. So tinggal 19 darab 42 bersamaan 19 darab 42 adalah 798 mm. Ini untuk berapa bahagian? Untuk 12 bahagian. So, awak bahagikan 12, awak akan dapat 1 bahagian 66.5 mm. Dia nak jawapan dalam cm. So, mm tukar kepada cm bahagi 10. So, bahagi 10 alih je lah titik perpuluhan. Dapatlah jawapan dia A. Boleh? Boleh. Okey, tadi ada yang tanya 1914. 19, okey. Nombor 1 ni apabila ada satu jumlah, okey, satu jumlah ni saya padam balik.
Kenapa masuk lambat? Saya dah pesankan masuklah ikut masanya. Masuk ikut masa. Okey. Ada satu jumlah untuk 2. Sekarang ni 2 dia apa? Merah dengan biru. Dia kata biru ni lebih. Lebih berapa? 156. Bila biru lebih 156, automatik ya. Merah tu kurang 156. Okey, soalan dia nak merah. Bila dia nak merah, maka cara dia ambil jumlah itu mesti tolak yang dia kurang. Tolakkan dulu. Lepas awak tolak, baru awak bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab dia ada 2 lah. Satu merah, satu biru. Okey? Kemudian awak selesaikan ni dapat 1404, awak bahagikan 2. Awak mesti selesaikan tolak ni dulu baru bahagi. Sebab itu saya buat kurungan. Awak bahagikan awak dapat 702. Faham tak? Kosyupin. Faham. Faham cikgu. Okey, nombor 9. Nombor 9, ingat suku adalah 1/4. Bahagi, berkongsi itu bahagi. Bahagi dengan Sabri. Lepas tu dia ada 2 lagi kawan. So ada berapa orang sebenarnya? Ada 3. Sebab itu 1/4 bahagi 3. Kalau pecahan, biasakan 2 pecahan. Buat per 1. Tak boleh bahagi pecahan jadi darab. So baru boleh selesaikan 1/12. 1/12. Nombor 14. Okey. Dia beli sebotol ni, dia tulis 1.5 kg. 1.5 kg adalah 1,500 gram. Itu yang tulis dekat botol. Bila dia balik, dia cek sebenarnya bukan 1,500 gram tapi lebih. Ada lebih 80 gram. So sebenarnya beratnya adalah 1,580 gram untuk satu botol. Dia beli 3 botol. So darab 3. Bila awak darab 3, awak dapat 4,740 gram. Dia nak jawapan dalam kilogram. So ambil 3 daripada belakang, awak dapat 4.74 kg. D. Faham tak? Kosyupin. Faham cikgu, faham. Dia yang jawab ke siapa yang jawab? Okey. Okey. Oh, okey. Ada kelas English. Okey. Sorry. Okey. So, yang lain siapa? Terima kasih Sorry. cikgu. Laptop saya habis bateri. So, saya dengan iPad je. Awak faham tak? Faham. Siapa lagi nak tanya? Faham. Tak ada. Siapa lagi nak tanya? Tak ada. Soalan mana? Cikgu. Tak ada dah. Tak ada. Betul ke? Kejap, saya nak kena tengok dekat chatting. Mana chattingnya? Tak ada ya? Semua faham ke? Faham. Ada dah. Faham nak tanya? cikgu. Ada nak tanya ya? Tak ada. Betul ni? Betul. Soalan 19 ada tu yang nak menanya. Siapa yang nak apa? Nak tu apa? Ada yang nak tanya tu soalan nombor 19. Betul ke tadi? Tak tahulah cikgu. Tak apa tadi. Ada saya ternampak tadi. Kejap saya baca chatting. Ada orang tanya nombor 19. Betul Nur Fatihah Kristina. Okey, tengok sini nombor 19. Siapa sudi dengar? Siapa nak leave kelas terpulang dekat awak? Okey, nombor 19. Okey, awak mesti tak ni saya rasa awak tak familiar dengan soalan ni. Awak tak biasa dengan formula. Awak kena ingat dalam tajuk simpanan ada 2 benda yang awak kena tahu.
Satu faedah, satu jumlah simpanan. Okey. Bila awak simpan duit dalam bank, duit awak bertambah. Kenapa bertambah? Sebab bank bagi dividen ataupun faedah dekat awak. Okey? Berapa yang dia bagi bergantung kepada peratus faedah yang disebut dan simpanan awak. Dalam soalan ni, dia bagi faedah 4%. Formula faedah adalah peratus faedah darab simpanan. So, kira dulu faedah. 4% ni dia bagi, jadi 4/100 darab simpanan berapa? 6,000. Awak akan dapat jawapan dia 240. Okey, ini faedah. Untuk dapat jumlah simpanan adalah, formula jumlah simpanan adalah faedah tambah simpanan asal. Okey. So, faedah awak dah kira 240, simpanan asal ni yang awak masuk dekat bank. Itu simpanan asal. Awak tambahkan 6,000. So, bila awak tambah, awak akan dapat jumlah duit simpanan awak selepas faedah 6,240 sebab dia nak setahun sahaja. Boleh faham? Boleh. Boleh. Lagi? Cikgu. Siapa yang tanya tu, ada lagi tak? Saya cikgu. Ya, soalan mana nak? Soalan 1. Soalan 1. Ada lagi ya? tu jalan yang paling mudah cikgu. Tak ada. Inilah jawapan jalan yang paling mudah untuk awak faham. Satu boleh lagi tak ulang cara boleh dia. cikgu sebab ni macam susah sikit nak ingat. Okey. Dia satu cara lagi, dia sebenarnya awak kena bawa keluar. Yang dia 156 ni. Tapi konsep dia sama. Awak bawa keluar, awak dapat 1404. Sekejap, saya fikir sekejap. Betul tak cara ni paling mudah? Sekejap. 1404. Tak ada. Nanti awak lagi pening. Okey, saya kalau awak sempat ni, awak salin formula ni. Okey. Nanti kalau tak kan, saya bagi satu nota. Ada saya buat nota ni. Awak ingatkan saya masukkan dalam grup. Awak dengar sini baik-baik ya. Siapa yang bertanya? Saya dah tak tahu dah siapa yang bertanya. Apabila ada satu jumlah, ingat apabila ada satu jumlah untuk 2, A, B. Tak kisahlah A, B tu apa. Satu mesti ada yang kurang, satu mesti ada yang lebih. Okay. Kalau soalan tu dia nak yang kurang, maka dia punya formula adalah jumlah tolak kurang selesaikan dahulu. Sebab itu saya buat kurungan. Lepas tu bahagi 2. Untuk soalan ini, jumlah dia adalah 1560. Betul tak? Betul. Betul tak? Okey. 2 dia apa? Merah dan biru. Biru lebih 156. Bila biru lebih 156, automatik merah tu memang kurang 156. Kalau dia kata biru lebih 300, automatik merah kurang 300. Kalau dia kata biru lebih 900, automatik merah kurang 900. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okay, so daripada sini masukkan dalam formula ni. So merah yang dia nak sebab merah yang kurang, jumlah dia 1560 tolak 156. Awak tolak dulu baru bahagi 2. Hasil tolak dia adalah 1404, kemudian awak bahagi 2. Bila awak bahagi 2, awak selesaikan, awak dapat 702. Awak kena tahu formula ni. Saya cubalah nanti lain kali masukkan lagi soalan macam ni. Awak kena salin formula ni, salin. Cuba ingat formula ni. Boleh? Boleh, Yang cikgu. bertanya, Boleh. faham tak?
Faham cikgu. Okey, tadi saya nampak ada yang tanya soalan 16. Soalan 16. Mana 16? Ha, ni. Okey, soalan 16 ni dia kata dia nak isi padu P 4. Dia nak 4. Lepas tu Q 3. P ni kalau awak tak tahu, okey, 3/4 liter ni 750 ml. Betul tak? So, P adalah 750 ml, awak darabkan dengan 4. Awak selesaikan, awak dapat 3,000. Q adalah 1,200, betul? So, 1,200, dia nak 3 bekas. Awak darabkan dengan 3. Awak dapat 3,600. Kemudian, awak tambahkanlah. Okay? 3,000 tambah 3,600 dapat 6,600 ml. So dia nak dalam liter dan mililiter. Ini rumah liter, ini rumah mililiter. So sebab itu C jawapan dia. Boleh faham ke tidak? Boleh. Okay, ada buat record Fatihah. Ada. Okay. Ada nak tanya lagi tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada cik. Okay. Betul ni? Tak ada. Okay, kalau tak ada, itu sahaja. Nanti saya kongsikan rakaman dengan jalan kerja tu dalam grup. Tak ada nak tanya, betul ya? Tak ada. Tak ada. Betul, tak ada. Okey, kalau tak ada, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Sama-sama. Nanti saya share dalam grup. Bye cikgu. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Okey. Saya minta diri dulu ya. Okey. Assalamualaikum.